Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kepada pelajar-pelajar yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran pengajian kita pada malam ini, iaitu karamah. Apa dia karamah? Mari kita baca pengertian. Pengertian karamah. Karamah berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa artinya mulia, dan menurut istilah ialah kejadian luar biasa yang berlaku di luar kebiasaan umum. Baik, karamah ni asal dari bahasa Arab. Karamah yang berarti kemuliaan, mulia. Dan menurut istilah ialah kejadian luar biasa yang berlaku di luar kebiasaan umum. Ini adalah satu perkara yang luar biasalah yang terjadi, yang berlaku di luar kebiasaan umum. Baik, karamah ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Baik, Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan anugerahkan karamah ini kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pada diri wali sebagai tanda kemuliaan dan dianugerahkan Allah kepada mereka. Berlaku pada diri wali sebagai tanda kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Kebanyakan para wali ini banyaklah mempunyai karamah. Baik, contoh-contoh karamah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, antaranya ialah dapat mengetahui waktu kematiannya sudah dekat dan mampu mengetahui jantina, yakni alat kelamin anaknya yang masih dalam kandungan. Ini karamah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, iaitu beliau dapat mengetahui waktu kematiannya sudah tiba, sudah hampir, sudah dekat. Beliau tahu bila beliau akan wafat, bila beliau akan meninggalkan dari dunia ini. Kemudian beliau dapat mengetahui jantina, yakni dapat mengetahui sama ada lelaki atau perempuan anaknya yang berada di dalam kandungan. Kan, beliau dapat mengetahui anak ini yang berada di dalam kandungan, anaknya yang berada dalam kandungan sama ada lelaki atau perempuan. Baik, itu karamah yang pertama. Baik, adapun karamah yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab pula boleh berbicara dengan mayat yang ada di dalam kubur. Ini karamah Sayyidina Umar. Tadi karamah Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar dapat mengetahui bila hampir tiba waktu kematiannya, dan juga dapat mengetahui jantina alat kelamin anaknya yang berada dalam kandungan. Ini yang kedua, iaitu Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar boleh berbicara, berkata-kata, bercakap dengan mayat yang berada di dalam kubur. Kan, ini adalah satu perkara yang luar biasa. Tapi ini ialah karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dan dapat menghentikan gempa bumi. Dapat menghentikan gempa bumi. Sedia maklum kita tahu, gempa bumi ini adalah bukan satu benda yang kecil, bukan satu benda yang biasa. Gempa bumi ini juga adalah satu benda yang sangat besar, yang mana sangat luar biasa. Tapi karamah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah dapat menghentikan gempa bumi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain dari belakang tabir. Sayyidina Uthman bin Affan ni, di antara karamah beliau ialah
Beliau dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain dari belakang tabir. Sayyidina Osman boleh tahu siapa yang melakukan sesuatu di belakang tabir. Katakan dia ni suka mengumpat. Sayyidina Osman dapat mengetahui. Katakan dia ini suka bersedekah di dalam keadaan diam-diam. Maka Sayyidina Umar dapat mengetahui. Dia ini sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Sayyidina Osman dapat mengetahui. Selalu kita tahu benda yang berada di depan kita, yang berada di hadapan kita. Misalkan kita lihat kawan kita sedang solat, kita nampak kawan kita sedang solat sunat sebelum zuhur. Tetapi di belakang kita tak nampak, kita tak tahu dia solat ke, dia makan ke, dia minum ke ataupun sebagainya. Tetapi karamah Sayyidina Osman bin Affan dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain di belakang tabir. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat menyambung kembali tangan yang patah. Ini karamah yang luar biasa. Iaitu Sayyidina Ali dapat menyambungkan kembali tangan yang patah. Tangan yang patah dapat disambungkan kembali. Karena apa? Ini ialah karamah yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Karena apa? Mereka ini adalah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman mereka yang mana orang yang mendapat karamah ini ialah iman mereka semakin hari semakin bertambah, dan semakin hari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala makin meningkat dan memuaskan. Karena itu tidak hairan bila mana karamah ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerah berikan kepada hamba-hambanya yang layak, iaitu yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Para wali Allah juga memiliki ilmu yang luar biasa seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Wali Allah Subhanahu Wa Taala ni memiliki ilmu yang luar biasa juga. Bukan ilmu yang biasa-biasa, ilmu yang luar biasa seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama, makanan tersedia tanpa usaha. Kejadian yang dialami oleh Sayyidah Maryam binti Imran yang selalu mendapat makanan di mihrab, sedangkan Sayyidah Maryam sendiri tidak pernah keluar dari mihrab. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 37 yang bermaksud, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Sayyidah Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa dihisap." Baik. Ini karamah yang disebutkan, yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang mana kisah ini adalah kisah benar. Yang mana kisah ini adalah kisah Sayyidah Maryam. Kisah Sayyidah Maryam yang mana setiap kali beliau masuk ke mihrab, maka tersedia makanan-makanan yang datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sayyidah Maryam ni di antara orang yang imannya tinggi, yang takwanya begitu tinggi, yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada masa untuk melakukan hal-hal selain beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terus yang kedua, tidur berpanjangan. Kisah Ashabul Kahfi. Di antara kisah yang masyhur lah yang kita selalu dengar, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Ya. Iaitu pemuda-pemuda beriman yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Allahu Akbar. Mereka ini penghuni gua Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun, begitu lamanya. Tidur selama 309 tahun. Yang begitu lamanya, yang begitu panjangnya. Hari demi hari, hari demi hari. Kan, mereka tidur selama
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Mengangkat istana Ratu Balqis. Istana Ratu Balqis yang mana Ratu Balqis ni kita tahu bagaimana kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkahwin dengan Ratu Balqis. Baik, berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang lelaki ahli kitab yang berilmu membawa istana Ratu Balqis sebelum mata berkedip. Surah An-Naml ayat 40. Allahu Akbar. Ini antara karamah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Karamah ini satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Allahu Akbar. Kan? Yang mana seorang lelaki ahli kitab yang berilmu membawa istana Ratu Balqis sebelum mata berkedip. Dibawa istana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum mata berkedip. Kan? Kita misalkan kita kedip mata. Sebelum mata berkedip, istana Ratu Balqis sudah sampai. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita yang dusta, tetapi ini adalah cerita yang benar. Karena itu kita wajib yakin, kita wajib percaya bahawa ia adalah benar. Ya, kan? Ini ialah kisah-kisah yang benar. Baik. InsyaAllah sekadar ini sahaja, sampai ini sahaja. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pembahasan, kita akan sambung cerita-cerita pula insya-Allah. Jadi jika ada kemusykilan, mungkin ada yang nak bertanya, bolehlah terus tanya ustaz. Insya-Allah sekian sahaja pembelajaran pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita senantiasa ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.